Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha wa law azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu pesuruhnya Allah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Dalam tiap-tiap kerlipan mata dan nafas yang keluar masuk, berbilang-bilanglah ilmu Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Memadalah Allah bagi kami, Tuhan sebagai wakil. Ni'mal maula, sebaik-baik pelindung. Wa ni'man nasir, dan sebaik-baik yang memberi pertolongan. Ya muallima Ibrahim, mal hikmata 'allimni. Wahai Tuhan yang mengalimkan Nabi Ibrahim dengan hikmah, maka alimkan kami. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Tuhanku, kepadamu maksud pengajianku, dan hanya keredaanmu yang aku tuntut. Tuhanku, kepadamu tujuan kehidupanku, dan hanya keredaanmu yang aku tuntut. Tuhanku, kepadamu maksud dan tujuanku, dan hanya keredaanmu yang aku tuntut. Karuniakanlah kepadaku kasih kepadamu dan mengenali dirimu. Alhamdulillah, bermula segala puji dan kesyukuran yang dirafakkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Jalil, Tuhan yang muqallibal qulub, yang menjadikan hati kita berbolak-balik. Allah Ta'ala itu yang menjadikan hati kita juga cenderung kepada kebaikan, dan Allah Ta'ala itu juga yang menjadikan hati kita itu diuji kepada keburukan. Ya, mudah-mudahan dengan kehadirannya kita pada hari ini, Allah Ta'ala menghidupkan hati kita itu agar tak dapat tidak bersihlah ia daripada sifat-sifat mazmumah, yang sebagaimana kita maklum,
Sifat mazmumah itu di antara sifat yang dikeji. Sifat mazmumah itu di antara sifat yang dicela, yang ada pada tiap-tiap diri manusia. Sama ada dia ulama, sama ada dia ustaz, sama ada dia tok guru, sama ada dia engineer, sama ada dia doktor, atau apa jua perangkat manusia, maka semuanya mereka itu diuji dengan sifat-sifat mazmumah. Dan di antara sifat-sifat mazmumah yang perlu kita detect dalam hatinya kita itu, di antaranya cinta kepada dunia, kasih kepada dunia, berhajat kepada dunia, menjadikan dunia sebagai hala tuju bagi tiap-tiap perkara. Dan bila mana kita dah detect, kita dah kenal pasti akan penyakit itu, bermakna berusahalah kita mencari obatnya. Yang mudah-mudahan kita mempertingkatkan diri kita daripada satu maqam kepada satu maqam. Mudah-mudahan kita mempertingkatkan diri kita daripada satu martabat kepada satu martabat. Kalau dunia kita berusaha nak pertingkatkan, aku dah ada master ni, nak ambil BE pula. Betul tak? Dah ada BE, nafsu cukup tak? Tak cukup, nak cari PhD pula. Dah dapat satu PhD, nak ambil pula 2 PhD. Dah dapat 2 PhD, nak ambil pula PhD yang lain. Maka hawa nafsu manusia itu tak pernah cukup kepada sesuatu. Maka tak dapat tidak. Dan di antara penyakit bagi hati itu, iaitu hubbud dunia, kasih kepada dunia. Jadi insya-Allah kuliah kita pada hari ini, hamba akan membawa sebuah tajuk, dunia itu ada 3 rasa. Ada dunia tempat kita berpijak, dunia tempat kita beribadat, dunia tempat kita duduk di muslimat, ada 3 rasa. Dan bagi mencerahkan perkara ini, hamba membawa datang sebuah syair yang telah dikarang oleh almarhum Tuan Guru Haji Ali Ibnu Musa Pondok Rantau Seliau Negeri Sembilan, yang kami pada tiap-tiap malam Jumaat bila kami belajar ilmu tasawuf dan akan dirangkumi seluruh pengajian pada malam tu dengan sebuah syair. Kerana apa? Bila syair ini kita mudah menghafal, bila syair ini kita mudah mengulang kaji. Dan yang paling penting, bila syair ini baca seronok. Betul ke tidak? Jadi sebelum kita meneruskan pembacaan, hamba akan membaca dahulu sekali lalu, dan kita akan syarahkan dengan kepahaman yang kita belajar pada hari ini. Dan sebelum kita tutup, kita akan baca beramai-ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Asy-Syaikh Ibnu Haji Ali Ibnu Musa almarhum rahimallahu taala Pondok Rantau Seliau Negeri Sembilan, dengan katanya, dunia yang manis kita berada, beramalnya untuk dunia semata, maqamnya mazmum amatlah nyata, suatu penyakit paling bahaya. Dunia yang pahit pun ada juga, beramalnya untuk akhirat semata, syurga dicipta pada amalnya, maqamnya mahmud dipujikan dia. Dunia yang racun pun ada juga, untuk hambanya pilihan dia, beramalnya untuk Allah semata, maqam muqarrab dikurniakan dia. Baik. Yang pertama sekali, telah berkata Asy-Syaikh Tuan Guru Haji Ali, dunia yang manis kita berada. Yang pertama, tak dapat tidak kita kena faham dunia ni ada 3 rasa. Sebagai contoh, kita duduk di rumah, dan kadang-kadang rumah yang sama kita duduk, perasaan bila mana kita balik berasa nak marah. Betul tak? Rumah yang sama kita duduk, kadang-kadang tak sabar nak balik, berasa gembira. Rumah yang sama kita duduk, kadang-kadang menyampah dah, rasa nak pindah hari ini juga. Betul ke tidak? Rumah yang sama, bumbung yang sama,
tiang yang sama, kadang-kadang perasaan berbeza-beza. Kenapa datang perasaan berbeza-beza? Iaitu bertakluk kepada ahwal. Hari ni dengar kata suami nak buat apa tu? Celebrate kahwin. Seronok sangat mengaji hari malam tu, nak balik cepat. Gembira je kita nak balik ke rumah. Kerana ada ahwal perkara yang buatkan kita gembira. Datang pula masalah yang lain. Tengah hari tadi berbalah dengan suami, contoh, bergaduh dengan suami. Katalah hati apa? Kalau tak balik rumah malam ni pun tak apa. Betul ke tak? Nak balik rumah mak lah, nak pergi rumah kawan dah tidur, benci nak balik ke rumah. Jadi begitu juga dalam alam yang kita duduk ini, dalam bumi yang kita duduk ini, dalam dunia yang kita duduk ini, kata ulama ada 3 je rasa. Maka rasa yang pertama itu, kata ulama, rasa manis. Rasa manis. Macam mana orang yang menjadikan dunia itu manis? Maka kata ulama, iaitu dia melakukan amalan untuk dunia semata-mata. Tak kira amalan dunia ke, tak kira amalan akhirat ke, dia buat untuk dunia. Maka kayu ukurnya, kalau kita bekerja, kenapa bekerja kuat sangat ni? Kumpul duit berjuta-juta, sebab aku nak senang, sebab aku nak kaya, sebab aku mudah nak membeli, sebab aku mudah tak nak minta orang dan sebagainya. Bermakna dia bekerja untuk dunia. Bermakna ukurannya, orang ini sedang duduk dalam satu dunia yang manis. Hampa nak tanya muslimat yang alim, manis banyak sangat manfaat ke mudarat? Ya, mudarat. Dan ya, manis. Manis terlampau banyak manfaat ke mudarat? Mudarat. Sama juga dunia terlampau banyak mudarat. Pasti dunia terlampau banyak mudarat. Dan sebagai contoh, antara 2 nabi yang dimasukkan lambat 40 tahun daripada nabi-nabi yang lain, bermakna di padang mahsyar kelak Nabi Muhammad, semua nabi dah masuk dulu dah. Dan melainkan 2 nabi saja yang dilewatkan masuk ke dalam syurga. Yang pertama Nabi Daud, yang kedua Nabi Sulaiman. Kenapa 2 nabi dilambatkan masuk syurga? Kerana penghisapan mereka terlampau lama. Sebab apa? 2 nabi ni antara nabi yang Allah Ta'ala beri kerajaan yang begitu besar. Nabi Sulaiman mentadbir makhluk, mentadbir binatang dan mentadbir jin. Besar tak pentadbirannya? Bila pentadbiran besar, nak cerita adilnya Allah Ta'ala, masuk syurga pula lambat. Ingat, antara 2 nabi yang lewat masuk syurga 40 tahun, pertama Nabi Daud, yang kedua Nabi Sulaiman. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala beri mereka dunia yang lebih sedikit. Bermakna nak beri faham, perkara yang manis itu, ya, kita berasa sedap, dan tapi hampa nak tanya muslimat yang alim, bila kita masuk dalam usia yang sekarang ni, kadang-kadang kita rasa makan manis tu seronok ke mudarat? Mudarat, betul tak? Dan biarlah air, beli order air, mama, order air 1, kurang gula, kurang duit. Allahumma salli ala Muhammad, kurang 2, kurang duit. Dan sanggup. Kenapa? Kita faham bila makan gula itu memberi mudarat. Begitu juga pada hati, pada kalbi dan pada kehidupan kita. Pertama, kayu ukur. Orang yang menjadikan dunia dia manis, iaitu dia beramal untuk dunia semata-mata. Sama ada amal dunia ataupun amal akhirat. Dia semayang sebab apa? Nak dunia. Sembahyang hajat sebab apa? Nak mudah perniagaan, tak salah. Dan tetapi kalau cenderung kepada dunia sangat, bermakna amalnya itu amal dunia yang tak dapat tidak, itu orang sedang duduk dalam satu dunia yang manis. Maka kata Syekh, maqamnya mazmum amatlah nyata. Ingat, orang yang duduk dalam dunia yang manis, maqam ni apa? Maqam ni bahasa Arab, orang Melayu kata martabat ataupun pangkat. Maka pangkat dia mazmum. Apa makna mazmum? Dicela. Dicela. Dan orang yang duduk dalam dunia yang manis dicela. Mana buktinya dicela? Cuba muslimat pergi hospital, dan agak-agak kena marah tak dengan doktor. Doktor pesan dah, kamu hari tu datang cek dah, gula dah naik. Dan
Aku pesan, doktor kata kurangkan gula, kurangkan makan benda-benda manis. Belum sebulan lagi datang balik. Agak-agak doktor kata apa? Ha? Doktor kata apa? Dia marah ke tak? Tu baru doktor. Dia degil dah ni. Dah nak kena potong kaki. Allahumma salli ala Muhammad. Itu diibaratkan baru dunia. Maka apatah lagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ni muslimat satu benda yang keji. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran syurbata ma'in." Artinya, kalaulah dunia ni ada harga di sisinya Allah, kalaulah dunia ni muslimat ada value di sisinya Allah, nescaya tidak memberi oleh Allah akan orang kafir meminum walaupun seteguknya air. Kalau dunia ni ada nilai, kalau dunia ni ada kebaikan di sisi Allah, kalau dunia ni ada kualiti, nescaya puak-puak kafir Quraisy tu tak boleh minum. Ibarat daripada hadis ini, tengok orang kafir boleh minum tak? Senang lena, nak makan mudah, nak minum mudah. Memberi faham dunia ni ada harga tak? La ilah, faham hadis tak? Dan Nabi kata, "Lauka natid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafirun syurbata ma'in." Kalaulah dunia ni, setengah hadis kata pula, ada timbangan menyamai sebelah sayap nyamuk. Kalaulah dunia ni, di dunia, kemudian ditimbang, ambil sayap nyamuk, letak di sebelah dunia, neraca timbangan sebelah di dunia, sebelah di sayap nyamuk. Sabda Nabi SAW, kalaulah dunia ni diletakkan sayap nyamuk, boleh ditimbangkan dengan dunia, nescaya puak-puak kafir ni tak dapat minum walaupun segelas air. Faham mana ibarat? Artinya begini, kalaulah dunia ni ada kebaikannya di sisi Allah, kalaulah dunia ini tidak dipandang keji oleh Allah, walaupun dunia ini Tuhan pandang baik, walaupun sebesar sayapnya nyamuk, nescaya puak-puak kafir takkan diberi minum walaupun seteguk air. Muqabil kepahaman daripada hadis yang ini, kita tengok pula pada hari ni, orang kafir boleh makan tak? Boleh. Orang kafir boleh minum tak? Boleh. Bermakna dunia ni ada harga tak? Tak ada harga di sisinya Allah. Faham mana ibarat? Dunia ni tak ada harga di sisinya Allah. Dunia yang manis kita berada, beramalnya untuk dunia semata, makamnya mazmum amatlah nyata. Ingat, orang yang beramal dunia kerana dunia, orang yang beramal akhirat kerana dunia. Sebab apa suka sedekah banyak? Suka dapat pujian dunia. Dan sebab apa suka buat kebajikan, buat sekolah, buat tu, buat ni, kerana apa? Nak pangkat, nak orang tengok aku ni buat baik, dunia. Orang yang beramal dunia untuk dunia, beramal akhirat untuk dunia, dia perlu sedar dia berada dalam satu wad dipanggil wad mazmum, dalam satu bilik mazmum. Apa makna mazmum? Sedang dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu penyakit paling bahaya. Kesimpulannya muslimat, bila mana kita ambil kayu ukur ini, kalau kita rasa kita duduk dalam satu dunia yang manis, bermakna perbanyakkanlah mengaji, perbanyakkanlah berzikir, perbanyakkanlah selawat Nabi, agar kita menjadikan dunia kita itu pahit sedikit. Baik, kita sambung yang kedua. Dunia yang pahit pun ada juga. Dan kita duduk dunia yang sama, tapi kita tak sedar rupa-rupa dunia ni pahit. Dan rasanya pahit. Walaupun pahit, kita buang tak? Tak. Contoh ubat. Ubat ni pahit ke tak? Pahit. Walaupun ubat ni pahit, kita makan ke kita buang? Kita paksa makan. Walaupun terlampau pahit, kita paksa makan. Dan macam minyak zaitun. Dan kadang-kadang setengah orang nak makan satu camca minyak zaitun tu punya payah. Dia bukan pahit, tapi bila kita makan ada ubat tak? Ada ubat. Dan minyak zaitun sunnah makan begitu sahaja. Betul ke tidak? Kadang-kadang setengah orang payah nak makan loya, mulut dan sebagainya. Dia tak pahit, dia tak manis, dia tak masam, tetapi tidak mendatangkan manfaat, bukan satu jalan yang mudah.
Jadi kata ulama, dunia di muslimat ada juga perasaan yang kedua, ada juga rasa yang kedua, iaitu rasanya pahit. Macam mana kriteria ataupun aspek-aspek yang kata ulama sebagaimana sabda Nabi SAW yang menjelaskan dunia ni pahit, iaitu kayu ukurnya beramalnya untuk akhirat semata. Baik. Jadi bermakna kalau selama ini kita berada dalam dunia yang manis, agar kita cuba berubah, kita masuk pula kepada dunia yang lain, iaitu kita memahitkan dunia kita sedikit. Macam mana ukuran orang yang memahitkan dunia? Bermakna dia beramal semua untuk akhirat. Amal dunia untuk akhirat, amal akhirat untuk akhirat. Dah. Bila sebut akhirat, dua sahaja muslimat. Pertama syurga, yang kedua neraka. Sebab apa mencuri? Sebab apa kamu tak mencuri? Sebab aku takut azab neraka. Sebab tu hamba serulah kepada guru-guru yang di luar, jangan mengajak orang awam kepada ilmu tasawuf yang tak bersesuaian. Maknanya apa? Ilmu tasawuf itu satu ilmu yang dalam, dan tidaklah semua manusia mampu mencapai akal dia. Betul ke tidak? Sebagai contoh, hamba nak tanya muslimat, kepahaman di sebuah ilmu. Setelah wafatnya Nabi SAW, jumlah sahabat Nabi ada berapa? Mengaji pagi, petang, siang, malam, biar boleh jawab ni. Soalan mudah je ni. Setelah wafatnya Nabi, jumlah sahabat Nabi ada berapa ribu? 124 ribu. Ada 102 laksa dan 4 ribu dalam kitab kata. 102 laksa dan 4 ribu. Betul bahasa kitab. Maknanya 124 ribu. Baik. Daripada 124 ribu sahabat Nabi, beriman dengan Nabi, jumpa Nabi, kasih Nabi, sayang Nabi, ikut apa yang Nabi suruh, tinggal apa yang Nabi larang, semuanya alim ke? Sudah. Semua alim dah? Dah. Daripada 124 ribu sahabat yang alim-alim cuma 313. Dah. Cuma 313. Dan jumlahnya sama macam Nabi dengan Rasul. Nabi 124 ribu. Daripada 124 ribu Nabi, yang dilantik menjadi Rasul 313. Sama juga jumlahnya. Baik. Daripada 313 sahabat yang alim-alim, maka yang paling alim 6 orang. Yang paling alim 6 orang. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Siti Aisyah radhiyallahu anha, dan yang keenam kalau hamba tak salah Abdullah ibnu Umar atau Abdullah ibnu Abbas. Ada antara dua tu. Ada. Sebab Abdullah ibnu Umar antara sahabat yang paling banyak merawikan hadis Nabi. Cuma yang keenam tu muslimat buatlah slash. Hamba takut silap. Tapi yang 5 orang tu confirm dah. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Siti Aisyah. Dan yang keenam tu hamba lupa sama ada Abdullah ibnu Umar ataupun Abdullah ibnu Abbas. Tapi hati berat kata Abdullah ibnu Umar. Sebab Abdullah ibnu Umar ini antara ranking sahabat yang paling banyak merawikan hadis Nabi. Yang paling banyak merawikan hadis Nabi yang nombor 1, siapa nama dia? Bagi hadiah hari ini. Siapa tahu? Ya? Ingat Abu Hurairah. Baru. Abu Hurairah antara sahabat yang lambat beriman dengan Nabi. Abu Hurairah ni muslimat, dia masuk Islam pada tahun yang kelima di Madinah. Bermakna dia sempat mengaji dengan Nabi baru 5 tahun. Abu Hurairah dia masuk Islam pada kurun yang kelima. Bermakna di Madinah tu pada tahun yang kelima. Di Madinah kan 10 tahun. Bermakna dia sempat mengaji dengan Nabi baru 5 tahun. Tapi Abu Hurairah ni cerdik. Dan juga dia banyak bela binatang. Sebab tu muslimat, kalau kita kaji kitab-kitab hadis, kenapa Abu Hurairah ni dia mudah menghafal hadis dan cepat menghafal hadis? Sebab dia banyak beri makan ke kucing. Bermakna binatang lain doa ke dia. Setiap kali dia hafal hadis, dia beri kucing makan.
Setiap kali dia hafal hadis, dia beri kucing makan. Dia dapat satu hadis, dia beri kucing makan. Siapa doa ke dia? Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu dia gelar sebagai bapa kucing, Abu Hurairah. Dan maknanya kalau muslimat mengaji hadis, mengaji kitab, nak cepat amal, nak cepat faham bela kucing. Bukan makna suruh bela kucing beri makan. Kerana binatang yang kita beri makan sentiasa mendoakan kita. Dah habis. Dunia yang pahit pun ada juga. Yang kedua, muslimat kena yakin dunia ni pahit. Dunia ni rasanya pahit. Tapi bila sebut pahit, kita boleh buang ke? Tak. Bila sebut pahit, kita kena ambil sekadar yang disyaratkan. Kita kena ambil sekadar yang disuruh oleh agama. Sebagai contoh, bulan ini satu bulan Rejab. Sebagai maklum, berlaku peristiwa ke atas diri Nabi SAW, iaitu peristiwa Isra' wal Mi'raj. Apa makna Mi'raj? Naik ke langit dengan dua anak tangga. Apa anak tangga yang dijadikan bagi Mi'raj Nabi? Yang pertama daripada emas, yang kedua daripada perak. Setelah Nabi tamat burak, maka emas tunggu di atas. Dan emas tunggu. Nabi pijak di atas emas, terbang sampai langit yang pertama, yang jauhnya 70,000 tahun perjalanan. Maka sampai di langit yang pertama. Perak tunggu di atas. Nabi pijak pula di atas perak, terbang sampai langit yang kedua, yang jaraknya 70,000 tahun perjalanan. 70,000 itu nisbah kita, bukan nisbah Allah. Nisbah Allah 70,000 tahun dekat tak? Faham soalan ni? Nisbah kita 70,000 ataupun 1,000 kilometer ni jauh tak? Jauh. Dah? Baik. Nisbah kapal terbang 70,000 jauh ke dekat? Dekat. Ni sebut dekat USG 2 ni. Kalau nak pergi pondok hamba di USD Subang Bistari, agak-agak berapa bulan sampai? Sebut di USD 2 ni, nak berjalan pergi kota Damansara, berapa bulan sampai? 4 bulan. Baru sampai, balik pula lagi 4 bulan, 8 bulan. Tapi kalau kita ambil sebut tu, letak dalam cawan, letak di atas dashboard, bawa pergi kota Damansara, berapa jam sampai? 20 minit sampai. Betul ke tidak? Nisbah kita sini kota Damansara dekat. Nisbah sebut sini kota Damansara jauh. Betul tak? Begitulah ibarat kita dengan Allah Ta'ala. Baik. Kata ulama dalam kitab Kifayatul Muhtaj, apa hikmah disediakan emas dan perak sebagai titian perjalanan untuk bertemu Allah Ta'ala? Dan kenapa emas dan perak diletakkan di kaki? Maknanya emas tak boleh buang, syurga tak boleh buang. Tetapi kata ulama, sebagaimana yang diperlaku ke atas diri Nabi, emas letak di tapak kaki, perak letak di tapak kaki. Bermakna dunia kita kena ambil, tapi ambil sekadar keperluan. Sebagai contoh, muslimat pergi Turki dan beli kapet sejadah 1,200. Turki kan mahal, buatan tangan. Beri kapet sejadah nak semayang 500. Beli kapet hampa di rumah, muslimat pakai semua sekali ke? Sejadah tu dah, mana had yang kita pakai? Pertama, yang kaki pijak. Yang kedua, bila mana lutut turun. Yang ketiga, tempat dahi sujud. Yang keempat, tempat tangan sujud. Yang lama sikit, waktu kita duduk, kita beratik, kita berzikir. Betul tak? Hal lebih tu pakai tak? Tak pakai. Tapi kena beli semua ke? Mana boleh beli sikit-sikit? Betul tak? Ibarat nak beri faham begitu juga. Dunia tak boleh tinggal muslimat. Nak cari dunia, Allah silakan. Nak kaya, silakan. Tetapi jadikan ia pahit sedikit. Bila telah dunia datang kepada kita, bermakna jangan jadikan dunia sebagai dunia, jadikan dunia sebagai akhirat. Sebab tu pengalaman hamba duduk di Aceh. Kenapa pondok boleh hidup? Kerana ulama didoktrin kepada masyarakat, diajar kepada masyarakat, jadilah kamu dua golongan. Yang pertama, jadilah kamu ahli akhirah sesungguhnya. Hantar anak mengaji agama, mengaji hafiz, mengaji pondok, belajar agama, hidupkan agama, kemudian mengajar. Dan didik anak kita
Kak Long, Kak Wan, ingat dah, nak jadi doktor ke, nak jadi lawyer ke, nak jadi polis ke, letaklah apa cita dalam hati. Tetapi Nabi ajar kepada kita, pekerjaan yang paling baik di alam ni apa dia? Ya? Tak habis lagi. Habiskan ayat tu. Tak habis lagi. Tak habis lagi. Ayat tu betul tak? Apa pekerjaan yang paling terbaik di alam ini? Mengajar Al-Quran. Nabi sebutlah hadis. Dan bermula orang yang paling baik, orang yang terbaik, pekerjaan terbaik di alam ini, orang yang belajarnya Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajar. Allahu Akbar. Walaupun kita duduk di rumah, budak-budak datang kita cek satu kepala RM20, dapat tak banyak 500-600, tapi itulah pekerjaan yang baik daripada jadi menteri gaji RM11,000, daripada lawyer jadi gaji lawyer RM10,000. Walaupun kita kerja kontraktor gaji RM30,000, bini duduk di rumah mengajar Al-Quran dapat 600, gaji isteri lebih besar daripada gaji suami. Faham mana ibarat? Jadi ajar anak kita hadis Nabi SAW. Nak jadi doktor, bagus, mak sokong. Nak jadi lawyer, bagus, mak sokong. Nak jadi guru, bagus, mak sokong. Tapi ingat, Nabi ajar pekerjaan yang paling baik, belajar Al-Quran dan mengajarnya Al-Quran. Kerana apa muslimat? Baru ni hamba buat program di UiTM Shah Alam. Allahumma salli ala Muhammad. Dan 70 ke 80% anak-anak muda kita sekarang ni tidak boleh membaca Al-Quran. Dan hampir dekat 80% anak muda kita tak boleh baca Al-Quran. Jadi perkara yang telah berlaku, payah nak patah balik dah. Muslimat ada anak, maka hidupkan anak kita dengan Al-Quran. Kerana apa? Jadikan perkara itu agar menghidupkan hati kita. Bila kita hidup dengan Al-Quran, bila mana kita baca Al-Quran, kita boleh memahitkan dunia kita sedikit. Pahit tu macam mana? Bila baca Quran faham makna, bila baca hadis faham makna. Kerana sabda Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Tu ada hadis Nabi. Nabi kata apa? Bermula dunia itu penjara bagi orang mukmin. Dan hadis Nabi muslimat, kalau belajar kitab tauhid, pertama sekali iman. Apa itu iman? Iaitu percaya dengan barang yang dikhabarkan oleh Rasul. Simple je. Dan kita tak belajar rukun iman pertama Quran. Kalau tak percaya kepada Nabi, percaya pada Quran tak? Kalau tak percaya dengan Nabi, boleh tak kita percaya dengan Quran? Tak boleh, sebab Quran dibawa datang oleh Nabi SAW. Sebab tu kita pelik macam mana puak-puak inti hadis. Dia kata kalam yang paling benar kalamullah Al-Quran. Hadis ni tak betul. Tapi kalau kita kaji balik, hadis datang dari lidahnya Nabi SAW. Mana mungkin kamu berpegang kepada Quran waktu yang sama menolak hadis Nabi SAW. Jadi Nabi mengajar kepada kita. Nabi kata apa? Ad-dunya sijnul mu'min. Bermula dunia itu neraka bagi orang mukmin. Dan wa jannatul kafir, dan syurga bagi orang-orang yang kafir. Bila mana kita maklum penjara, imagine orang dalam penjara ni macam mana? Sampai waktu makan disuruh makan, betul tak? Sampai waktu kerja disuruh bekerja, sampai waktu masuk dalam gua disuruh masuk dalam penjara. Maka itulah rutin dia hari-hari, pagi, petang, siang dan malam. Begitu juga kita, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Bila kita mengaku hamba Allah, sampai waktu sembahyang kena sembahyang. Tinggalkan segala pekerjaan dunia. Bagi yang mampu kita tinggalkan dahulukan sembahyang. Kita menjadikan dunia kita tu pahit. Syurga dicipta pada amalnya. Ada orang yang dunia dia pahit, dia beramal untuk syurga, tak ada masalah, sah. Habis itu ustaz yang kata kena lillahi ta'ala, itu martabat yang terbaik. Kalau kita beramal untuk syurga, bagi orang awam sah. Beramal kerana takut neraka, bagi orang awam sah. Beramal kerana nak pahala, bagi orang awam sah. Beramal kerana takut dosa, bagi orang awam sah. Faham mana ibarat? Dan martabat kita orang awam. Cuma kalau kita berasa kita dah lama dah jadi orang awam, nak naikkan martabat jadi ahli Allah Ta'ala, itu terlebih baik.
Oh, aku beramal tak nak pahala lah. Kerana apa? Pahala itu janji Allah, dan pahala itu merupakan rahmat daripada Allah. Kalau kita sembahyang, Tuhan beri pahala. Tuhan beri pahala sebab sembahyang ke? Kita bersedekah, Tuhan beri pahala. Tuhan beri pahala sebab kita sedekah ke? Tak. Allah Ta'ala beri pahala semata-mata rahmatnya Allah. Contoh paling mudah begini. Muslimat ada anak dah. Dan muslimat memang terdetik pada hati dah, dan nak bagi dia duit. Dapat rezeki banyak, aku nak bagi anak. Tapi muslimat cerdik. Muslimat takkan beri anak duit tanpa asbab. Betul tak? Muslimat jadikan asbab. Minggu ni siapa nak duit? Dah lama dah mak tak beri duit. Minggu ni hari Sabtu Ahad ni, siapa yang boleh kemas rumah, bagi kemas, mak nak bagi duit. Pada hakikatnya muslimat nak beri duit sebab kemas rumah ke? Tak. Hati ibu ni baik, nak beri semata-mata nak beri. Cuma kadang-kadang nak bagi anak kita rajin dan berusaha. Barang siapa kemas rumah bagi cantik, barang siapa bilik dia kemas hari Sabtu, hari Ahad ni, mak dah bagi dia duit. Hakikat memang hati nak bagi. Begitulah Allah Ta'ala dengan kita. Dalam martabat yang paling tinggi sekali, kalau Tuhan beri pahala, semata-mata rahmat. Kalau Tuhan beri syurga, semata-mata rahmat. Kalau Tuhan beri kebaikan, semata-mata rahmat. Sebab itu dikategorikan kita dalam Al-Quran sebagai makna abdun. Apa abdun? Hamba. Hamba ni dia bekerja, diberi gaji ke tak? Tak. Dalam fikir, bila mana ada lelongan hamba, lelong kita beri dia 10,000 dirham, bawa balik ke rumah, walaupun setahun tak bayar gaji, tak berdosa. Dan yang kedua, bila hamba dia kita boleh suruh buat apa-apa tak? Suruh, maka wajib dia taat kepada maula dia, kepada Tuhan dia. Begitulah kita dengan Allah Ta'ala. Kalau kita beramal, Tuhan suruh sembahyang, kita sembahyang. Tapi sembahyang kerana syurga neraka. Tuhan suruh puasa, kita puasa kerana nak ke syurga. Tuhan suruh sedekah, kita sedekah kerana nak ke syurga. Dan kalau Tuhan nak bagi pahala, tak semata-mata rahmatnya Allah. Maka dunia yang pahit pun ada juga. Beramalnya untuk akhirat semata. Jadi orang yang selama ni beramal untuk dunia, upgrade agar dia beramal untuk akhirat. Maknanya amalan akhirat untuk akhirat, amalan dunia untuk akhirat, amalan dunia untuk akhirat. Beramal syurga dicipta pada amalnya. Orang ni martabatnya dia beramal untuk syurga, tak ada masalah. Maqamnya mahmud, dipujikan dia. Maka orang yang beramal begini, martabatnya, pangkat dia 3 calit, iaitu maqamnya mahmud, dipuji oleh agama dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Yang ketiga, ini penting bagi mereka yang dah merasakan dunia ni pahit sangat. Dah pahit sangat, memada dah. Cuma kalau nak martabat yang lagi baik, maka jadikan dunia ini racun. Bila racun kita ambil dah? Dah tak ambil terus dah. Dunia yang racun pun ada juga. Dunia ni racun sungguh. Untuk hambanya pilihan dia. Dan jadikan dunia ni racun semata-mata pilihan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila sebut racun, kita buang dah. Buang terus. Mana dalil? Sebagaimana sabda Nabi SAW, Anil Mustawrid bin Shaddad, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu ma'ar rakbil ladzi waqafu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala sakhlatil maitah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atarawna hadhihi halan ala ahliha hina alqawha, faqalu min hawaniha alqawha ya Rasulullah, qala fad dunya ahwanu 'ala Allahi min hadhihi 'ala ahliha. Hadis hasan daripada Sahih Tirmizi. Baik. Suatu hari berkata Mustarid bin Shaddad, nak faham macam mana yang kata dunia ni racun orang buang terus. Dan bila racun orang buang terus, suatu hari sahabat-sahabat Nabi SAW, dia sedang berhimpun dekat satu kambing yang telah dibuang oleh tuan. Kambing yang dah jadi bangkai, kemudian tuan dia buang. Maka sahabat-sahabat pakat-pakat berhimpun dekat kambing yang dibuang itu. Dan
Berbetulan datanglah Nabi SAW. Hadis daripada Mustawrid bin Syaddad. Maka Nabi kata, apa yang pakat-pakat untuk menghimpun ni? Dan maka berkata para sahabat, ya Rasulullah, ni ada orang duk buang bangkai kambing tepi jalan ni, dan kami tak tahu sebab apa dia buang dan sebagainya. Dan maka kata Nabi, dan sekiranya berlaku di atas dirinya kamu, kambing ni mati dalam keadaan tidak diketahui akan dia, tidak disembelih akan dia, maka kamu nak buat apa? Maka sahabat jawab, pasti kami juga buang. Pasti kami juga buang sebab dia bangkai. Bila bangkai boleh makan tak? Tak boleh makan. Ayam jadi bangkai pun tak boleh makan. Maka sabda Nabi SAW, maka begitulah juga kalau kamu menjadikan kambing itu bangkai, kamu akan buang akan dia. Maka kata Nabi, bermula dunia yang kamu duduk ini lebih keji daripada bangkai yang kamu buang. Allahumma salli ala Muhammad. Dunia yang kita duduk ini lebih keji daripada bangkai yang dibuang. Kerana apa? Dalil yang pertama, kerana dunia ini tempat sementara. Allahumma salli ala Muhammad. Dunia ini tempat sementara. Bila tempat sementara, orang nak duduk lama-lama tak? Tak. Yang kedua, bila tempat sementara ni muslimat, tempat sementara ni seronok ke tak seronok? Tak seronok tempat sementara. Dan tempat hentian bah, ada aircon ke tak? Tak. Dan tempat duduk dia ada sofa ke tak? Besi. Kata Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Jadikan, belajar berlatih. Latihkan diri kamu itu fid dunya, pada dunia, ka'annaka gharib, seolah-olah orang yang berdagang, aw 'abir sabil, atau orang yang menyeberangi jalan. Dah aku dekat dunia ni berdagang semata-mata, atau menyeberangi jalan. Bila berdagang di muslimat, kadang-kadang dari sini singgah ke sana, dari sini singgah ke sana. Atau orang yang menyeberangi jalan, kita duduk dekat bus stop sekejap, selagi aku nak ke sana pula. Dan ibarat bus stop itu tempat yang dibilang keji. Dan kadang-kadang orang duduk kencing, orang duduk berak dan sebagainya. Betul ke tak? Janganlah kita jumpa bus stop yang kelas A, ada tak? Yang ada aircon, ada tempat duduk, ada sofa. Tak. Kerana maklum, tempat hentian bas itu tempat sementara. Sementara tunggu bas datang, kita naik. Apa itu bas? Ibarat titian siratal mustaqim, nak membawa kita tempat yang abadi. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Jadi kesimpulannya muslimat, dunia yang racun pun ada juga. Racun sangat dunia ni. Dan untuk hambanya pilihan dia, dan maka Allah Ta'ala pilih. Allah Ta'ala pilih. Kita semata-mata nak menjadikan dunia kita ni racun, tak boleh. Kerana itu merupakan pilihan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beramalnya untuk Allah semata. Dan kriteria orang yang dunia ni racun, dia beramal semua kerana Allah. Amal dunia kerana Allah, amal syurga kerana Allah. Dan sebab itulah muslimat, hamba nak puji muslimat sedikit. Kerana apa? Bila mana kita berada duduk dalam medan ilmu, kita dah menyelamatkan diri kita daripada dunia yang racun, daripada dunia yang laknat. Mana dalil? Sabda Nabi SAW daripada Abi Hurairah. Tadi dah belajar. Sahabat yang paling banyak merawikan hadis, apa dia? Okey, semua boleh jawab dah. Tu ranking yang nombor 1. Dan ranking yang nombor 1 yang banyak merawikan hadis Nabi, namanya Abu Hurairah. Baik. Bersabda Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW, kata Nabi, ala innad dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walahu wa ma alimun aw muta'allimun. Kata Nabi SAW, dunia ini dilaknat. Dunia ni Allah Ta'ala keji, Allah Ta'ala hina, Allah Ta'ala laknat. Kerana apa? Tempat sementara. Illa, melainkan 4 golongan. Mal'unun ma fiha, barang-barang yang dalam dunia ni semua Tuhan benci, semua Tuhan laknat. Illa, melainkan pertama, zikrullah, orang yang perbanyak berzikir kepada Allah. Memperbanyakkan berzikir kepada Allah. Sebab tu hamba suruh diri hamba sendiri, hamba suruh kepada muslimat yang alif,
hangpa nak bawa datang pesanan Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, ayo bila mana masuk kamu akhir zaman, hidupkan kembali la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ingat, lepas subuh 100 jangan tinggal, lepas maghrib 100 jangan tinggal. Tok Imam tak buat, ikut dia. Kerana apa? Kita nak menyelamatkan diri kita daripada golongan yang dilaknat oleh Allah Ta'ala, yang Tuhan kata ad-dunya mal'udun, dunia ni semua Tuhan laknat, wa ma fiha, dan barang-barang dalam dunia Tuhan laknat, melainkan 4 golongan sahaja. Yang pertama, zikrullah. Orang yang perbanyakkan berzikir kepada Allah. Berzikir muslimat, la ilaha illallah, lepas subuh 100, lepas zuhur 100, tambah pula waktu-waktu yang lain. Wa ma walahu, dan orang yang bertali mali akan dia. Orang yang berzikir ni ada sanad, kita ambil dengan guru ni, semua sanad-sanad zikrullah ini menjaga kita daripada dilaknat. Wa alimun, dan orang yang mengajar. Ada orang yang mengajar ilmu, maka tak termasuk golongan yang dilaknat oleh Allah. Au muta'allimun, atau orang yang belajar. Jadi secara zahirnya alhamdulillah, kita telah berusaha menjadikan diri kita golongan yang selamat daripada dunia yang keji, menjadikan diri kita golongan yang selamat daripada orang yang dilaknat. Tapi muslimat dengan gembira, ini baru satu proses pada zahir. Zahiriah muslimat dah buat, sanggup tinggal anak, tinggal keluarga, tinggal suami, datang mengaji, datang belajar, datang bertelaah, bagus pada zahir. Tapi proses ini perlu diteruskan agar ia tidak berkekalan pada hati. Jangan hati itu ada kasih pada dunia, yang hati itu ada cinta kepada dunia. Cara nak buang dia, pertama perbanyakkan zikrullah. Yang kedua, wa ma walah, dan ada talian-talian zikrullah. Yang ketiga, orang yang mengajar. Dan yang keempat, orang yang belajar. Baik. Dunia yang racun pun ada juga. Nampak cantik dunia ni, tapi racun. Aku tak ambil dunia dah. Tak pandang dunia dah, tak pandang. Jadi amalan yang kita buat semua dapat Allah. Mengaji, dapat Allah. Sedekah, dapat Allah. Bekerja, dapat Allah. Memasak, dapat Allah. Besarkan diri, besarkan anak, untuk Allah. Cari rezeki, untuk Allah. Semua kerana Allah. Untuk hambanya pilihan dia. Kalau Tuhan pilih, kita akan jadi dunia ni racun. Beramalnya untuk Allah semata. Kriterianya dia beramal semua kerana Allah, bukan kerana syurga dah, bukan kerana pahala dah. Maqam yang muqarrab dikaruniakan dia, maka martabat ataupun pangkat dia sebagai general, iaitu muqarrabin, orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan muslimat yang alim, yang mencinta kepada akhirat, kerana kita maklum akhirat itu merupakan tujuan yang abadi. Yang bila mana kita menjadikan akhirat itu sebagai tujuan yang abadi, maka ayo kita dengar satu hadis Nabi SAW yang daripada Mustawrid. Bersabda Nabi SAW, "Man dunya fil akhirah." Nak bandingkan dunia dan akhirat ni macam mana? Kata Nabi, "Illa mislu ma yaj'alu ahadukum asba'ahu fil yammi falyanzur bima za yarji'." Kata Nabi, bila kamu masukkan jari kamu dalam lautan, masuk jari, nak fikir dunia akhirat, macam mana ibarat dunia dan akhirat. Maka sabda Nabi SAW daripada Mustawrid, seumpama memasukkan jari kamu ke dalam laut, kemudian kamu angkat balik, apa tinggal? Setitik itu muncul, ada setitik jatuh dah. Ada setitik pun jatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Ada setitik pun jatuh. Maka begitulah ibarat. Dan dikhabarkan oleh Nabi SAW, maka jadikan dunia kamu itu seolah-olah satu perjalanan menyeberangi kepada akhirat. Sebab tu di Aceh, kenapa pondok boleh hidup? Dia ajar masyarakat, jadilah kamu dua golongan. Yang pertama, jadi ahli akhirat sesungguhnya. Jadi ahli akhirat. Hantar nak mengaji agama, siapa ahli mengajar. Kalau tak mampu jadi ahli akhirat, tadi kita sebut dah 124,000 sahabat Nabi semua alim ke?
Dah, sama juga kita. Bukan semua mampu jadi ahli akhirat. Sama juga anak kita. Bukan semua mampu nak belajar agama. Mak nak jadi engineer, silakan. Mak nak jadi lawyer, mak sokong. Mak nak jadi doktor, silakan, tak ada masalah. Nak jadi doktor pakar pun tak ada masalah. Biarlah jadi doktor pakar yang beragama, tapi jangan lupa ahli akhirat. Sebab tu di Aceh, kenapa pondok boleh hidup? Kalau kamu tak jadi ahli akhirat, jadilah kamu ahli dunia sesungguhnya. Cari dunia siapa alim, tapi membantu kamu akan ahli akhirat. Benda ni nyata muslimat. Muslimat tengok dekat serata masyarakat kita. Orang Aceh banyak tak? Kedai Aceh melukuk tak? Dia orang berdeki tak? Dah. Kita orang Melayu, maaf, hamba orang Melayu, kita malu kadang-kadang. Baru buka kedai runcit 2 pintu berdeki dah. Orang Aceh kadang-kadang satu jalan tu, satu row tu 3-4 pintu. Di kedai lain, di kedai lain, di kedai lain. Mereka tak berdeki. Sebab apa? Allah Ta'ala pelihara mereka itu kerana membawa, menarik kepada keberkatan. Puak-puak ni ada duit, hantar pergi pondok. Ada duit, hantar pergi balik. Dekat Kelang ada satu perkampungan Aceh. Dia orang ni muslimat, nampak duduk selekeh, buka kedai, kadang-kadang duduk dekat belakang. Padahal rumah banglo banyak dekat Kelang tu. Allahumma salli ala Muhammad. Satu perkampungan Aceh, dia orang tak duduk di situ. Dapat duit, hantar ke sana, buat pondok. Satu perkampungan, rumah-rumah banglo 2 tingkat belakang. Dia orang buat sikit. Kadang-kadang tahunan ada majlis besar, bagi abu daripada Aceh datang. Mereka berkumpul, berseronok, bergembira. Kerana apa? Mereka mengetahui istilah mahabbah. Dan cari duit bukan nak kepada dunia, cari duit nak kepada akhirat. Jadi mudah-mudahan dengan pengajian tasawuf yang kita belajar pada hari ini, kita dah ada kayu ukur. Tak usah pedih. Kayu ukurnya mudah. Yang pertama, beramal dunia kerana dunia, beramal akhirat kerana dunia. Aku sedang duduk dalam dunia yang manis. Manis ni mudarat. Gula banyak, mudarat. Makin banyak lagi mudarat. Nabi walau hebat pun lambat juga masuk syurga. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala beri dunia lebih sikit. Maka pahit-pahit kalah dunia tu. Macam mana nak pahitkan dunia? Mengaji, berzikir, banyak-banyak sikit. Lepas tu bila dah pahit, macam mana kayu ukur dia? Beramal dunia untuk akhirat, beramal akhirat untuk akhirat. Bermakna dia berada dalam satu garisan selamat, walaupun tak sempurna lagi. Kalau istilahnya, kalau periksa tu 50 ke 100 dah cukup-cukup makan. Bolehlah kata masuk masuk MRSM, bolehlah kata masuk universiti kerajaan ni contoh. Beramalnya untuk dunia akhirat semata. Maqamnya calik 3 Mahmud. Yang ketiga, orang yang dah sampai martabat kepada dunia itu pahit, upgrade. Aku nak jadikan pula dunia diracun. Bila racun aku tak ambil dah, bermakna kita menembuskan pandangan syurga kita kepada pandangan dunia kita kepada akhirat, kepada Allah. Semua Allah. Beramal untuk Allah, mengaji kerana Allah, besarkan anak kerana Allah, sukakan suami kerana Allah, masak untuk suami kerana Allah. Nampak Allah semata-mata. Sebagaimana berkata Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah, bila 4 orang besar-besar nak menawar untuk jadi isteri, Rabi'atul Adawiyah bagi 10 soalan. Soalan yang pertama, boleh tak kau pastikan aku menjadi ahli syurga? Allahumma salli ala Muhammad. Mu nak berlaki dengan aku? Soalan yang pertama tolong jawab. Mu boleh confirm tak aku jadi ahli syurga? Boleh jawab tak? Bab-bab gembedar ulama semua tak boleh jawab. Last sekali, baik aku tak berlaki. Seorang-seorang boleh berzikir, boleh selawat Nabi, boleh bermunajat kepada Allah. Itu martabat Rabi'atul Adawiyah. Jadi bila kita dah merasakan dunia kita pahit, walaupun cukup dah, tapi alangkah sayuria, comel, cantiknya kita pertingkatkan kepada maqam yang terbaik, menjadikan dunia itu racun. Kayu ukurnya beramal semua kerana Allah. Dan walaupun amal dunia kerana Allah, amal akhirat kerana Allah, maka martabatnya general, muqarrabin, orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita tutup pengajian kita dengan bersama-sama bersyair. Kerana hamba muslimat tak ada masa dah. Petang ni ada kuliah dengan Syekh Nuruddin, kitab Lu'lu'al Marjan kita hadir. Jadi mudah-mudahan pengajian bermula selepas daripada asar. Kita berhenti di sini. Sebelum kita berhenti, pakat-pakat kita baca. Boleh semua? Baik.
Luar muka tak bawa hari ni. Dah kalau tak boleh bergendang. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, semua kita baca bersama-sama. Dah. Bila syair ni mudah menghafal. Dulu kita belajar syair bab doa. Dah. Ini syair bab dunia pula. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Dunia yang manis kita berada, beramalnya untuk dunia semata. Maqamnya mazmum, amallah nyata. Suatu penyakit paling bahaya. Dunia yang pahit pun ada juga, beramalnya untuk akhirat semata. Syurga dicipta pada amalnya, maqamnya mahmud, dipujikan dia. Dunia yang racun pun ada juga, untuk hambanya pilihan dia. Beramalnya untuk Allah semata, maqam muqarrab dikurniakan dia. Lagi sekali. Dunia yang manis kita berada, beramalnya untuk dunia semata. Maqamnya mazmum, amallah nyata. Suatu penyakit paling bahaya. Dunia yang pahit pun ada juga, beramalnya untuk akhirat semata. Syurga dicipta pada amalnya, maqamnya mahmud, dipujikan dia. Dunia yang racun pun ada juga, untuk hambanya pilihan dia. Beramalnya untuk Allah semata, maqam muqarrab dikurniakan dia. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan sebelum kita mengakhiri tazkirah ini, sebelum kita berdoa, ayo bersama-sama kita bertawassul kepada Allah Ta'ala. Kerana ada satu hajat daripada Hajjah, siapa nama dia? Hajjah Marsidah. Alhamdulillah tengah hari tadi di pondok hamba, selepas sembahyang zuhur, pelajar-pelajar buat solat sunat hajat 2 rakaat serta pembacaan Yasin 40 kali. Kerana orang baca Yasin 40 kali, mudah-mudahan ditunaikan segala hajat. Pelajar-pelajar buat baca Yasin 40 kali. Bukan seorang baca 40 kali, iaitu letih. 40 pakat-pakat dibahagi. Jadi daripada 30 orang, 30 tu baca 30, yang lebih lagi 10 orang baca 10 kali. Jadilah 40 kali. Kita berdoa supaya dipermudahkan kepada Hajjah Marsidah. Betul? Dan begitu juga kita pada hari ini. Di antara cara doa yang lain iaitu bertawassul. Dalil, suatu hari berlaku di zaman Nabi SAW. Bila mana 3 orang sahabat muslimat tahu dah cerita, diulang saja balik. Terpenjara mereka itu dalam gua. Seorang tu kata, ya Allah, ya Tuhanku, aku pernah buat kebaikan dengan mak aku dulu, dengan ayah aku dulu, maka bantulah kami. Tawassul lah. Tawassul, maka terbukalah gua sedikit. Honor tangan, bahu tak lepas. Sahabat yang kedua pula bertawassul, ya Allah, dulu aku pernah diuji dengan maksiat. Dia pernah diuji dengan nak berzina, tapi dia lari kerana takutkan Allah. Takkanlah kamu tak boleh bayar balik, hari itu aku tinggalkan maksiat kerana kamu. Maka dia bertawassul dengan amalan yang pernah dia buat, meninggalkan maksiat. Maka terbuka pintu sikit, bahu lepas, pinggang tak lepas.
Mari pula sahabat yang ketiga bertawasul. Maka begitu juga kita pada hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau mentakdirkan kami dengan kebaikan pada hari ini. Engkau mentakdirkan kami dengan ketaatan pada petang ini. Engkau mentakdirkan kami dengan takwa pada petang ini. Engkau mentakdirkan kami dengan keimanan pada petang ini. Engkau mentakdirkan kepada kami dengan mendengar kalimah Allah dan mendengar kalimah baginda Nabi SAW, dan Engkau takdirkan kepada kami pada petang ini agar mendekatkan diri kami kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan keberkahan, dengan keberkatan, dengan keilmuan, dengan majlis yang berlaku pada petang ini, kami bertawassul kepadamu, ya Allah. Mudah-mudahan Engkau berilah kekuatan kepada Hajah Marsidah, Engkau berilah kepulihan kepada Hajah Marsidah, Engkau berilah kesembuhan kepada Hajah Marsidah. Dan kami berdoa kepadamu, ya Allah, yang Engkau meratai langit dan bumi, yang Engkau mengatur sekalian alam. Sekiranya hidup itu baik untuknya, Engkau berikan dia kesembuhan dan hidupkanlah ia bersama-sama dengan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya penyakit itu membawa mudarat baginya, dan sekiranya Engkau lebih mengetahui mati itu baik untuknya, maka Kau matilah kalau ia dalam keadaan keimanan, Engkau matilah ia dalam keadaan takwa, kerana kami terlebih tahu mati itu perkara yang pasti. Cepat atau lambat, bukan saja Hajah Marsidah, bahkan kami juga pasti. Bukan kerana kanser, walaupun kami berada di sini, maka kami yakin kami boleh keluar tersaduk pintu, kami mendahului kepada Hajah Marsidah. Namun walau bagaimanapun, ya Allah, sama ada matinya ia atau matinya kami, matikanlah kami semua kena beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan keberkatan majlis pada hari ini, bukan saja Engkau mengabulkan hajat bagi Hajah Marsidah, maka kabulkan juga hajat-hajat kami, kabulkan juga permintaan kami, kabulkan juga kehendak kami, kabulkan juga urusan kami, dan yang paling penting, fahamkan diri kami bahawa dunia tidak terlekat pada hati kami, kerana dunia ini satu perjalanan yang membawa kami kepada akhirat, satu perhentian sekadar hentinya sementara. Maka ya Allah, Engkau jadikan diri kami sealiran dengan hatinya kami, agar kami membenci kepada dunia dengan kebencian yang sepatutnya, bukan benci kepada zatnya, bahkan benci kepada sifat dunia yang tak bawaki kepada kebahagiaan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.